wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Syahdu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu, ke musiknya lagu, angin kota cahaya, bertiup berarak, kencang meredam maya, hanya untuk dia, bangkit segar seirama, meluruskan rentak soft yang riuh rendah, basah lidah, kalam wahyu mewangi di taman. Oh, sumber baharu, titisan anggur, bertebangan tinggi ke intifada. Oh, merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Oh, sumber baharu, titisan anggur, bertebangan tinggi ke intifada. Oh, merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari, taman yang dicemari. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana menjadikan Wanita Hari ini ekstra menjadi tontonan tengah hari anda bersama saya Fahrin Ahmad dan Fiza Sabjahan pada hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha, Fahrin. Sama-sama kita dan juga kepada penonton semua. Ya, dan hari ini merupakan hari kedua sambutan Aidiladha. Pasti ramai juga dalam kalangan anda yang ketika ini masih lagi meraihkan sambutan Aidiladha ini bersama dengan keluarga tercinta. Bagi yang mungkin tak berkesempatan untuk meraihkannya bersama dengan keluarga pada Aidilfitri yang lalu, ramai juga yang mengambil kesempatan ini untuk meraihkannya bersama dengan insan-insan tersayang. Dan kalau kita bercakap tentang Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidiladha ini, kebiasaannya pada 10 hingga 13 Zulhijjah akan diadakan aktiviti korban ini. Tapi tahun ini, Fahrin, Berbeza? sedikit berbeza berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Dan sambutan Aidiladha korban dibenarkan dengan mengikut normal baharu. Dan kalau semalam kalau kita dapat saksikan Fahrin di kaca TV ini, di lokasi-lokasi tertentu dilakukan aktiviti korban ini mengikut lokasi. Haiwan sembelihan itu diberikan mengikut lokasi dan ada juga yang melakukan aktiviti sembelihan ini di pusat-pusat sembelihan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan cukup menarik apabila kita saksikan di merata tempat di mana peserta-peserta penyembelihan ini juga mengikut kadar SOP yang telah ditetapkan dalam keadaan yang selamat dan juga menjaga jarak fizikal dan sosial masing-masing. Dan kalau saya juga alhamdulillah berkesempatan semalam Fiza menunaikan solat sunat Aidiladha dan juga dalam keadaan norma baharu di mana penjara sentiasa dijaga, dan saya kira rakyat Malaysia tahniah untuk anda dan teruskan inisiatif dan usaha ini. Alhamdulillah, terima kasih Fahrin kerana berkongsi pengalaman Fahrin. Itu yang nak ditanya kepada Fahrin. Dan hari ini sebenarnya penonton, kami juga nak bawakan satu lagi topik yang dalam beberapa hari ini mungkin ramai juga yang berkesempatan untuk menerima daging korban. Tapi di sebalik daging korban yang kita terima itu, banyak juga perkara-perkara yang mungkin tidak kita ketahui. Siapakah yang layak untuk mendapat daging korban ini? Bagaimana cara pengurusan sisa ataupun baki daging korban ini, dan mungkin kita nak kongsikan juga antara variasi masakan yang sesuai untuk dihidangkan seisi keluarga. Baik, sebentar lagi kita akan bersama dengan seorang ustaz yang tak asing dengan kita, tetapi kepada anda juga seandainya ada sebarang soalan, sebarang pendapat yang ingin anda tanyakan, jangan lupa untuk kongsikannya ataupun tanyakannya di facebook.com/WHITV3 secara langsung bersama dengan kami. Dan kami nak kongsikan antara menu ataupun resepi yang ada yang bakal dikongsikan kepada anda setiap kali Hari Raya Korban.
korban, ini antara menu yang cukup-cukup popular lah. Kebiasaannya lepas aktiviti dilakukan bersama dengan karya-karya masjid kan. Sup tulang ataupun sup gearbox ni antara menu yang wajib. Betul. Pasal apa? Saya kira sup ni antara perkara yang orang kata boleh kata ringkas, bahannya juga ringkas. Tetapi mungkin hari ini kita akan dapat mengetahui tips menguruskan daging dengan betul untuk sup-sup ini dan juga apa yang menjadikan sup ini berbeza dan sedap. Okey, ini tentang sup gearbox. Kita juga nak lihat antara satu lagi menu yang sedikit berbeza, cukup popular di Pantai Timur, iaitu bistik Terengganu. Bistik ini sebenarnya rupa dia. Okey, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa dan juga resipi istimewa yang kami akan kongsikan bersama dengan anda dan juga pelbagai persoalan yang mungkin menjadi keraguan kita selama ini mengenai ibadah korban ini yang kami akan kongsikan dan jawab bersama dengan Ustaz sebentar saja nanti. Nak berehat dahulu seketika, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini dan jangan lupa sekali lagi kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan boleh kongsikan di www.facebook.com/WHI-TV3. Jangan ke mana-mana. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang telah pun kami war-warkan dari awal tadi, hari ini kita akan berbicara tentang topik daging korban. Mungkin dalam kalangan anda ketika ini di rumah ada yang sibuk mengerjakan daging korban juga ataupun sedang memikirkan menu untuk dihidangkan seisi keluarga. Namun apa kata anda ambil sedikit masa untuk kita dengarkan ibrah di sebalik pengorbanan ini dan bagaimana cara pengurusan, siapa yang layak untuk mendapatkan daging korban ini dan macam-macam lagi yang akan terus dikongsikan bersama tetamu kita. Tu sambil-sambil siang daging kan bagi-bagi daging korban tu. Tengok WHI Extra. Kita bersama dengan Ustaz Haryanto bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Farid. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Farid dan juga Fiza. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, sebelum kita buka soalan lebih lanjut, tapi kita nak tahu kalau tahun ni kita dah tahu dah suasana dan situasi yang cukup berbeza dalam kehidupan norma baharu dan sebagainya. Tapi mungkin juga kita nak bagi kepada penonton satu penghayatan di mana pengorbanan ataupun korban ini juga boleh dikaitkan dalam situasi norma baru ni sekarang Ustaz. Betul Farid. Fiza dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya bila kita cerita pasal korban ni, dia bukan hanya menyembelih binatang. Itu physically saja. Okey. Islam bukan datang dengan benda-benda fizikal saja. Dia nak di sebalik itu. Hikmah dia. Hikmahnya sebenarnya nak mengajarkan kita tentang dia panggil semangat pengorbanan. So dalam konteks hari ini, kalau kita tengok sikitlah kita konak Nabi Ibrahim AS, Allah Taala perintahkan untuk dikorbankan anaknya. Itu signifikannya. So kalau hari ini kita dalam konteks kita dengan norma baru, dengan orang yang tak ada kerja, dengan kita perlu berjaga-jaga dengan keterbatasan. So ini semua pengorbanan dalam konteks kita hari ini. Yang penting kita masih lagi boleh untuk menjalani kehidupan. Walaupun kita ada banyak benda Farid yang kita kena tinggal dan kita kena buang. Betul. So inilah pengorbanan kita dalam konteks hari ini. Dan kita orang Islam hari ini sepatutnya yang boleh untuk nak survive dalam konteks new normal hari ini. Itu dia. Bagaimana pengorbanan dan perkaitannya dengan normal baharu yang kita lalui ketika ini. Kita semua sedang bertatih Ustaz sama-sama untuk mengejar dan belajar tentang normal baharu ini. Dan kalau kita bercakap tentang haiwan sembelihan ataupun korban ini sendiri, mungkin ramai juga yang melakukan aktiviti korban namun tidak
begitu faham atau jelas tentang maksud ataupun pengertian di sebalik haiwan korban itu sendiri. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Adakah mungkin ada kalau melalui pembacaan korban ini ada yang korban wajib, Betul. ada juga yang korban sunat. Betul. Jadi siapakah golongan-golongan yang diharuskan melakukan perkara tersebut? Okey, sebelum tu Farid, nak bagi tahu pertama hari ni hari tasyrik ya. Hari tasyrik. Bahasa mudah dia kalau kaitan dengan ibadah korban, hari tasyrik ni ialah hari orang-orang dulu dijemur daging-daging korban ni. Semalam sembelih. Semalam utamanya menyembelih. Utamanya menyembelih semalam. Tetapi hari ni masih boleh menyembelih. Dalam SOP yang baru, kita boleh sembelih sehari 5 ekor je. SOP barulah kalau di Selangor khususnya. 5 ekor semalam, 5 ekor hari ni, 5 ekor besok. Hari Senin last boleh menyembelih 5 ekor. So, semua sekali 20 ekor. Itu yang pertama. So, tasyrik ni maknanya daging tu disalai lah. Zaman dulu mana ada peti ais. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita cerita tentang daging korban ni, Fiza, korban ni memang ada dua. Satu korban sunat, satu korban wajib. Korban wajib ni macam Farin katakan contohlah dia dapatlah sesuatu benda yang gembira. Dia kata kalau saya dapat benda ni, saya ingat tahun ni saya nak korban. Saya nazar nak korban seekor lembu. Itu dia panggil wajib. Wajib. Cuma kalau dia tak berjaya, dia nak korban juga, itu jadi sunat. Katalah benda tu tak berjaya dapat, tapi dia nak korban juga. So jadi korban tu sunat. Okey. Yang wajib ni kerana nak menyelesaikan nazar. Ada pun korban-korban yang kita tengok hari ni orang buat kat Kemboja lah, kat mana-mana semua tu, masuklah di Malaysia, itu dipanggil korban sunat. So korban sunat dia tak ada masalah. Dia tidak terlalu khusus sangat. Berbeza dengan korban wajib. Korban wajib bezanya hanya pada tang makan. Okey. So orang yang berniat macam Farin, saja bagi contoh Farin kan. Bagi pasal saya dah ada kat sini. Bagi contoh nama lain kan orang pening mikir. Macam contoh Farin, so Farin tak boleh makan. Nah, Farin tak boleh makan dan ada pandangan kata keluarga yang di bawah Farin pun tak boleh makan. Okey, siapa yang ditanggung? Isteri, lagi anak-anak, so tak boleh makan. Itu untuk korban wajib. Korban sunat tak ada masalah. Bahkan sunat kita makan. Contoh Fiza ada buat korban tahun ni. Satu bahagian contoh. So boleh ambil sikit. Ya, untuk makan. Cuma disunatkan daging korban tu kita bagi pada 3. Okey, 1/3 kalau seekor lembu lah. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Baik. 1/3 kita bagi hadiah pada siapa lah. Kru-kru yang ada ni boleh dapat. 1/3 lagi kita makan. Itu sunat. Okey. Tetapi afdal Fiza ambil sikit je. Buat goreng kicap je. Buat rasa je lah. Buat sekali makan. Lebihnya afdal disedekahkan. Itu yang afdal. So maknanya bila kita ambil tu tak payah banyak. Sikit cukup. Sepatutnya. Setakat rasa je lah. Setakat rasa saja. Tapi biasanya kalau saya sendirilah pengamalan di tempat saya Farid, kami memang bagi 1/3. Tapi kita bisik sikit kat dia. Ni ambil banyak-banyak ni bang. Nanti sedekahlah kat siapa-siapa. So dia dapat double. Betul tak? Satu dia dapat pahala korban, satu dia dapat pahala sedekah pula. Kita galakkan gitu. Kalau kita bagi cukup untuk makan je, so dia dapat pahala korban je lah. Itu. Okey, Fiza, saya tertarik bila Ustaz beritahu tadi. Okey, korban wajib ni adalah antaranya ialah apabila dia bernazar. Ada lafaz. Betul. Jadi macam mana orang tu kata, kadang-kadang orang dia tak perasan, aku tahun ni kalau berjaya gini-gini aku akan korban ataupun nazar gini-gini. Sekali dia terlupa, dia tak buat atau apa yang jatuh kepada lafaz yang sah tu untuk dia wajib buat. Dia begini, untuk nazar ni kadang-kadang memang kita tak perasan. Kita tak perasan kita bernazar. Tapi kalau ada orang menjadi saksi bahawa kita bernazar, wajib kita buat. Selagi kita tak buat, bermakna kita berhutang lah. Berjaga-jaga. Nazar ni hutang kita dengan Allah Ta'ala. Nazar. So kalau kita tak ingat, ada orang bagi tahu, Farin, kau hari tu kau cakap dapat ni kau nak sembelih lembu. Jadi tak sembelih lembu tahun ni. Adakah aku cakap? Kalau orang ada saksi baru kita bercakap, so kita kena ambil lah. Okey. Itu penting tu. Ustaz, kalau kita cakap tentang daging korban ni kan, ia antara aktiviti berskala lah yang setahun sekali diadakan. Jadi itu juga kadang-kadang menimbulkan rasa excited dalam kalangan masyarakat ni yang tak sabar nak menerima daging korban ni. Tapi dari segi teruja Ustaz. Okey, jadi kan kalau kita cakap tentang pemberian daging korban, macam Ustaz katakan tadi 1/3 kalau kita buat seekor lembu, 1/3 untuk kita, 1/3 dihadiahkan, 1/3 juga untuk diberikan kepada orang lain. Tapi bolehkah sebenarnya daging korban ini dijadikan sebagai upah kerja? Sebab yang melakukan upah tu ramai, satu karya, satu kampung kan. Bolehkah dijadikan upah? Dia pertama sekali tadi Fiza sebut pasal daging korban lembu. Ya, sebenarnya korban lembu ke, korban kambing ke, korban unta ke, semua sama. 1/3 itu dalam mazhab Syafi'i lah. Cuma kita kata tadi afdal ambil sikit, yang lain bagi.
dia tak mesti 1/3. Ini masalah yang berulang tahun saban tahun lah berlaku, Farid. Okey. Kita ni duk pusing-pusing Masjid Zura jumpa masyarakat, itulah isunya. Kadang-kadang bila kita bagi tahu dia terperanjat. Silap-silap kita bagi tahu hari ni dalam wanita hari ni pun dia terperanjat juga. Haram hukumnya dia ambil daging korban tu atas nama upah dia menyembelih atau upah dia melapah. Saya melapah daging untuk pelapah, bawa petenang. Tak ada istilah daging untuk pelapah, tak ada. Okey. Kalau kita ambil atas dasar kita melapah, hukumnya haram. Sebab itu dikira upah. Upah ni kena faham, Farid. Okey. Upah ni boleh jadi duit, boleh jadi tenaga. Boleh jadi barang. Okey. So kalau barang daging itu kita jadikan upah dengan sebab tenaga yang kita gunakan tadi itu. So haram hukum dia. Sebab daging korban dia tak boleh dijual beli. Bila upah ni dia jadi jual beli. Macam kita hari inilah kan. Tentu ada upah ke datang saja. Tepi Ustaz. Pengorbanan. Jadi maknanya daging yang diberi tu atas dasar timbal balik kerana dia buat kerja melapar, dia tak kira lah whatever dia buat. Maka dia dikira mengambil secara berbayar. Okey, jadi kalau begitu bagaimana kita nak meraihkan ataupun menghargai cantik. mereka Simple yang je. bekerja tu? Simple je, Farid. Sebenarnya pihak masjid, pihak surau atau penganjur ada dua cara. Selalu saya bagi solusi sikit dia. Kadang kita ceramah tak bagi solusi orang mabuk. Betul. Pertama, masjid pasal orang excited bab kata Fiza tadi. Semua nak daging korban. Nak makan daging. So, pihak masjid boleh tengok conclude kalau 40 orang kata seorang sekilo 40 kilo. Beli siap-siap daging kat luar 40 kilo. Bukan daging daripada Bukan haiwan daging korban. korban. Yang dia bukan yang dikerjakan tu Daging sekarang RM30 dapatlah kan. Bukan Batam Pinang lah. Lebih kurang RM30 dia belilah. Sama. Ada setengah orang dia tak nak duit. Cara yang kedua bagi dia duit. Ada setengah tempat dia siap dah. Satu pekerja RM50, RM50. Mudah. Itu cara dia untuk selamat. Sebab kita kena faham yang kita buat ni ibadah. Bila buat ibadah dia kena tepat. Macam kita buat solat lah. Kau boleh suka hati. Betul tak? Solat raya pun masing-masing bukan main lagi beri nak dah ni. Apatah lagi ibadah korban. Betul. Kiranya kita melakukan ibadah itu tanpa kita mengharapkan imbalan. Dia daripada bukan manusia. soal imbalan sebenarnya. Tak ada masalah kalau dia nak ambil sebagai orang tempatan yang memang dapat daging. Okey. Maksudnya beginilah, Farid. Kita ni ramai kru ni. Katalah ni buat korban sama, okey? So kita sekarang orang miskin kita bagi sekilo. Okey? Kru ni yang tukang buat kerja ni, tumbang lembu dan sebagainya. Dia pun dapat sekilo. Okey. Tapi kalau kru dapat 2 kilo, kita tanya kenapa dia dapat 2 kilo? Oh tak, sebab tadi lembu tu dia yang tumbangkan. So tu dikira upah. Jadi yang itu yang haram. Ya, Okey. itu yang haram. Maknanya sekilo tambahan tu kenapa dia dapat? Ataupun kita tengok dia bawa balik kaki lembu. Kadang tang kaki tu orang berebut. Dia bawa tang ekor. Okey. Ekor hilang dulu, cacat lembu tu. Kan? Mana pergi ekor? Semua diam je, rupa selit belakang. Okey. Jadi ekor So dia. itu kalau dia ambil, kita tanya kenapa ambil? Oh, saya ketua kumpulan pelapah ini. Maka haram mengambil ekor tu. Okey. Tapi kalau kita kata kenapa bawa balik seekor satu kilo? Dia kata memang semua orang dapat sekilo. Orang sini pun dapat, fakir miskin pun dapat sekilo. Semua dapat 1 kilo. So itu tak ada masalah. Okey. Jelas tak? Jelas. Ustaz, nak tanya juga dari segi penyimpanan ni. Kadang-kadang kita dah dapat daging korban. Farin buat, Farin bagi kat saya. Ustaz buat, Ustaz bagi kat saya. Kawan-kawan buat, kawan-kawan bagi kat saya. So, Banyak saya dia dah ada dapat 8 kilo dah kat rumah kan. Betul. Jadi adakah dibolehkan, kalau kita berkemampuan, contohnya adakah dibolehkan untuk kita menyimpan daging korban ni ataupun sebenarnya daripada daging korban yang kita dapat tu kita boleh juga diberikan kepada orang lain? Betul. Sekarang begini, Farid. Kalau kita bercerita soal hukum, menyimpan daging korban ni tak ada masalah. Walaupun memang pada awal-awalnya ada larangan dari Nabi SAW. Larangan itu, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu kerana pada tahun yang sebelum yang Nabi larang tu, kerana ramai orang tak cukup makan. So kalau semua simpan, bila orang lain nak makan? Itu yang pertama. Kemudian pada tahun berikutnya Nabi kata tak simpan tak ada masalah. Itu yang pertama dari segi hukum. So tak ada masalah nak simpan 2 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan. Itu okey lagi. Ada orang disimpan daging, buka-buka tengok dah tak ada daging, ada emas pula dalam tu. Maknanya dah bertukar daging tu. Cuma masuk Fiza tadi saya percaya maksudnya ialah mana lebih bagus kita simpan atau kita agihkan pada orang. Saya kata tentulah kita agihkan. Kita sebenarnya kena faham para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita korban ini dia bukan hanya soal kita makan daging.
di semangat korban ni ialah kita memberi. Ya. Memberi. Sebab itu kita korban. Bukan untuk kita kalau macam tu. Baik kita sembelih je dan diam. Makan je semua. Betul. Korban ni sebab itu Allah Ta'ala suruh beri kepada fakul minha wa atimul ba'isal fakir. Makan sikit kemudian bagi orang fakir. Wa atimul khani'a wal mu'tar. Bagi orang yang nak, orang tak nak. Jadi maksudnya apa? Semangatnya ialah kita berkongsi. Itulah pengorbanan. Okey Ustaz, bila kita cakap pasal korban kan, kita tengok ramai yang memang cukup teruja untuk membuat ibadah korban dan sebagainya. Tapi dalam cabaran ekonomi sekarang ni, kadang-kadang mereka ni ada orang yang biasa setiap tahun dia dah buat seekor. Betul. Ada beberapa bahagian maupun sebahagian. Tapi tiba tahun ni cabaran ekonomi dia tak dapat. Tapi orang kata tu dia punya rasa terkilan lah dan sebagainya, cukup sedih. Jadi macam mana kita nak pujuk ataupun nyatakan pada mereka tentang ibadah ni ataupun tak dapat nak buat tahun ni? Betul, Abu Farid. Tahun ni bukan isu itu je. Bahkan saya sendiri patutnya hari itu kita buat dengan keluarga. Biasa tiap-tiap tahun kita buat seekor lembu. Yalah, tukang sembelih dah ada. Selalu orang nak mikir siapa sembelih kan. Jadi tukang sembelih dah ada. Tapi rupa-rupanya tahun ni dia kena ada dia panggil dokumentasi untuk SOP dia. Okey. Kalau tidak kau tak silap saya kena 10,000 kalau tak silap. Dendanya. Jadi sebab kita dah hujung, kita baru decide. Selalu tak ada masalah. Jadi bila macam ni dalam keadaan macam ni masalah. So kita tangguh dulu, memang terkilan lah. Terkilan sebab apa? Kita nak buat ini yang di keluarga lah, yang lain kita dah buat. Cuma dalam konteks ni macam Farin sebut tadilah. Saya kata beginilah. Kadang-kadang dalam di sinilah fungsi niat tu dinilai. So don't worry. Ya, don't worry. Kita memang dah berniat dah, tapi oleh kerana kekangan ni. Ya, so kita pergi kepada niat kita untuk nak berkorban, insya-Allah pahala dapat mereka. Walaupun kita tak bekerja tapi gaji masuk. Mana nak pilih? Bekerja gaji masuk atau tak bekerja gaji masuk? Jujur je lah. Tak bekerja. Ustaz, kalau saya boleh tambah kepada soalan ini, kalau dari segi pemberian daging korban dan juga pengurusan yang tadi kan, siapa sebenarnya yang dibolehkan untuk makan daging korban ini, dan kalau dah makan tu ada sisa bakinya tu, dari segi pengurusannya pula bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita di Malaysia ni Fiza, kita ni majoriti mazhab Syafi'i. Okey. Dalam mazhab Syafi'i dia ni hukum ibadah. Dia kata korban ni binatang yang disembelih kerana ibadah. Jadi bila benda ibadah, dia kena ikut syarat dia. So syarat dia dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dimakan melainkan orang yang layak untuk buat ibadah tu. Artinya orang Islam. Jadi sebab itu kenapa dia tidak benarkan daging korban diberi kepada bukan Islam. Itu yang pertama. Tetapi kat sana ada juga pandangan-pandangan. Tak salah saya Mufti Wilayah pun ada nukilkan juga pandangan-pandangan. Sekiranya ada lebihan banyak, why not? Kita ambil pandangan lain daripada Syafi'i. Beri juga kalau sekiranya orang tu memerlukan. Tapi dulukan juga orang Islam dalam konteks ni. Jadi kita kena faham, ini konsep dalam ibadah. Bila maknanya kita kata syaratnya begitu. Jadi pelaksanaannya kena begitulah. Kalau tidak, tak jadilah ibadah tu. Macam kita solat, mesti ambil uduk. Kalau tak ambil uduk, tak salah solat kita. Sama juga dalam konteks korban tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Fiza, memang ada pandangan ulama yang suruh supaya daging korban ni dia punya sisa dia, Farid. Kena ingat, Farid. Binatang sembelihan tadi compare dengan kita, dia lagi mulia. Kenapa? Sebab dia disembelih tadi atas maksud ibadah. Kita belum tahu lagi ni. Orang panggil mati katak, belum tahu. Kan? Mati saja kata orang. Jadi maknanya binatang tu mulia, maka dimuliakan tulang-tulangnya. So disimpan. Maksudnya disimpan tu ditanamlah. Cuma tak perlulah dikapankan. Maknanya bila kita dah makan ada sisa tulang dan sebagainya, sebaik-baiknya kalau korban tu simpan dan diuruskan dengan betul. Itu adab para ulama mengajar kita. Sebab tu orang Melayu ni adab dia banyak. Kalau kita tengok daripada dulu, saya daripada kecil belum jadi ustaz lagi lah masa tu. Memang ikut betul. Kutip, mak kata kutip semua tulang. Kutip kat mana pula buang tadi. Kutip walaupun tulang kecil-kecil. Sebab nak muliakan dia. Adab tu Adab tu. Kalau akikah kan, akikah dari segi masakan daging akikah ni digalakkan untuk masakannya manis-manis, ada manisan. Tapi kalau daging korban ni Ustaz, ada tak masakan-masakan yang tertentu ke, ataupun tak kisahlah boleh? Buat sup, buat bistik lagi. Sebut masak belakang tu macam ada orang masak. Dia sebenarnya masak manis ni memanglah ada pandangan. Kerana Nabi SAW suka benda yang manis-manis.
Cuma masak kuzi apa semua orang Arab tak pernah tahu. Kalau kita pergi sana Farid, kita cari masak kuzi dia tak tahu. Dia ada nasi mendi je. Kan? Lepas tu kalau ada nasi jenis lain dia pun tak ada macam kita. Tapi orang Melayu ni dia macam-macam lah nama jenama dia. Cuma kita kata dalam konteks masak untuk akikah. Sunat dimasak. Maknanya kita beri makan pada orang. Korban sunat diberi mentah. Satu lagi. Ilmu baru ni. Betul. Tapi kalaulah misalnya korban tu dibuat masak, apa hukumnya? Sah juga, tak ada masalah. Maknanya Tapi sunat kita beri mentah. Itu lebih utama. Begitu. Baik, jadi sebenarnya banyak, terlalu banyak. Sejujurnya banyak dapat kita pelajari dan kita ketahui sesuatu baru daripada Ustaz Arianto pada hari ini. Jadi kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Tak ada lagi yang korban ke? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Dia penerbit je. Tapi ini tak kira upah ni. Bukan. Tak datang melapar. Tetap cakap. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Saya kira walaupun dalam tempoh masa yang singkat ini banyak juga ilmu-ilmu baru yang dapat kita pelajari ataupun untuk orang putih kata refresh lah untuk kita ingat kembali. Kepada anda semua yang sedang melakukan aktiviti korban ketika Cuma ini. tadi sikitlah Hafizah, bila kita sebut tentang tak boleh kita beri daging tu, bukan daging je Farin ni. Kulit, kaki lembu, Setiap bahagian. kepala lembu, ekor lembu, semua sekali daripada binatang korban tu tidak boleh dijadikan sebagai timbal balik pekerjaan ataupun sama-sama gotong royong dia untuk melaksanakan korban tu. Upah Tak tu boleh. Jadi mana-mana bahagian pun haiwan sembelihan itu tersebut. Okey. Okey, jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan kepada anda semua. Kita ada menyediakan sedikit laporan ataupun bikisan tentang Hari Raya Korban yang berlangsung semalam. Kita saksikan. Masjid At-Taqwa TTDI Selangor merupakan antara lokasi yang menjalankan aktiviti ibadah korban pada tahun ini. Berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, aktiviti penyembelihan dijalankan sedikit berbeza seiring prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengikut normal baru. Alhamdulillah kita dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan kita menghadkan hanya kepada 8 ekor lembu saja yang kita sembelihkan di sini. Untuk seekor lembu diuruskan oleh 20 orang. Walau bagaimanapun kita akan asingkan, kita akan staggerkan dari segi agihan tugas-tugas itu supaya tidak berkumpul terlalu ramai di satu-satu tempat. Meskipun jumlah haiwan korban telah ditentukan mengikut keluasan lokasi, ini tidak menjadi penghalang untuk aktiviti korban terus dijalankan. Biasanya masjid kita ini berupaya untuk mengendalikan 30 ekor lembu dalam keadaan normal. Tetapi dengan SOP baru ini kita yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan hanya 10 ekor, tapi alhamdulillah kita buat 8 ekor untuk masjid kita. Sebagai langkah keselamatan, setiap individu yang terlibat dalam proses penyembelihan perlu mematuhi SOP. Hal ini juga harus dilakukan untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Ramai belia-belia kita sanggup untuk turut serta dalam kita nak buat urusan korban. Dengan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kita perlu mematuhi. Kita menetapkanlah jumlah yang lebih kuranglah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Asasnya adalah untuk kita menjaga penjarakan sosial kita dan dalam masa yang sama kita ingin menjalankan ibadah korban seperti mana yang telah pun dilakukan bagi setiap tahun yang lalu lah. Ibadah korban yang disambut secara normal baharu pada tahun ini tentunya akan memberi pengalaman yang bermakna pada setiap individu. Itu dia tadi sempat kami kongsikan kepada anda semua antara aktiviti sembelihan telah pun dilakukan semalam di Masjid TTDI mengikut normal baharu. Sekarang ni saya bersama dengan Syazwan daripada Sup Power Padang Jawa. Okey, kita nak kongsikan ini antara resepi ataupun menu yang popular lah. Kalau Hari Raya Korban mesti orang akan kebanyakannya buat sup gearbox ni kan. Mungkin Syazwan boleh kongsikanlah sikit tentang sup gearbox ni. Okey, pertama sekali gearbox ni dia ada dua jenis. Dua jenis. Pertama yang jenis ada isi macam ni. Okey. Yang kedua dia jenis yang lemak macam ni. Oh, okey. Dia dua kaedah bukan rebusan ataupun tempoh masak dia berbeza. Sebab contoh kalau yang isi macam ni biasanya kita ambil masa dalam 4 ke 5 jam. That one yang berlemak ni biasanya kita ambil masa 6 jam untuk betul-betul dia empuk. Untuk masak je ambil masa 4 ke 5 jam lah. Yes, betul. Okey. Kalau Syazwan sendiri kebiasaannya seisi keluarga Hari Raya Aidiladha, apa antara menu istimewa yang wajib dihidangkan? Okey, so pertama sekali
hari gebok lah. Ini memang Hari-hari, favorite. Okey. Hari-hari kita kat kedai memang hari-hari lah. Okey. Kemudian sup ekor, of course. And then kalau speak Mana keluarga, ekor? yang ni, this one. Ni ekor. Ni ekor, Okey. ini tulang. Aha. Lepas tu kalau keluarga kita selalu buat daging belada. Daging belada. So instead of selalu kita pakai only buat sup saja untuk raya korban, so boleh pelbagaikan buat daging belada ataupun daging masak black pepper. Okey. Tapi orang katakan kalau sup gearbox ni juga menjadi antara rebutan ramai lah, Ya, betul. kegemaran ramai. Sebab katanya ada sumsum di dalam tulang ni. Ya, betul. Okey, apa keistimewaan sumsum ni yang menjadi orang kata kegemaran lah ramai dalam kalangan penggemar sup? Okey, so basically sumsum ni kalau kita nak cakap secara nak terangkan secara rasa dia payah, tapi lemak dia tu setiap orang kena rasa sedut dia sendiri. Baru rasa macam mana lemak dia tu betul-betul penuh dalam mulut lah. Okey. Kalau kita kembali ke sini pula, ini ayahnya ya. Okey. Ini apa yang sedang dilakukan ni? Kalau kita lihat tadi, sup yang ada ni tadi dimasukkan dengan pelbagai rempah. Ada lada hitam, ada lada putih, ada jintan dan sebagainya kan. Kenapa dimasukkan selepas itu ataupun tak renih naik sekali? Okey, so kita nak pastikan rempah-rempah ni masuk sebati dulu dengan kuah. Kemudian at the same time baru kita masukkan gearbox ni sekali. Dan kita renih dia selama 4 ke 5 jam tadi itulah. 4 ke 5 jam. Ya, Itu betul. kena renih. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang orang ada slow cooker Ya, lah, betul. pressure cooker ya. lah kan. Boleh ke diguna pakai? Boleh. So lagi cepatlah. Cuma tinggal lagi kalau macam kita biasa masak guna kaedah tungku gas biasa, kita dah boleh agak 4 ke 5 jam tu dah empuk. Tapi kalau gearbox ni ada trik dia macam mana kita nak tahu dia dah masak. Contohlah dia dah masak empuk, kita ambil pisau, contoh kita cucuk daging dia ni, make sure dia tembus bahagian daging dan bahagian lemak dia. So kita tahu dia dah betul-betul masak. Dan satu lagi di bahagian sumsum ni kita cucuk di dalam ni juga. Nak tahu dia dah masak. Itu kejap lagi kita tunjukkan demonstrasinya. Betul, Tapi apa yang menarik perhatian saya, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga mungkin antara tips lah agaknya lah. Syazwan, kebiasaannya orang guna garam kan? Ya. Tapi kalau kita garam pasir biasa kan? Tapi ini garam kasar. Tak Ke gula? Gula. Ni Gula batu. Gula batu. Ya, Kenapa betul. menggunakan gula batu dalam sup ni? Sebab kalau bila gula batu ni pertama sekali dia mudah untuk kita sukat. Okey. Mudah untuk kita sukat. Kalau gula biasa, gula pasir halus ni kita kadang-kadang terlebih sudu apa sebagainya, tapi kalau dengan sukatan bila gula pasir batu ni dia dah dalam paket. So kita tahu kita pakai 1 paket, 2 paket, mudah untuk kita masak. Okey. Kalau bercakap tentang daging ni, setiap negeri ataupun setiap keluarga mungkin ada resepi-resepi yang tertentu Ya, lah. betul. Kalau kita lihat sup daripada sup Pawu Padang Jawa ni, supnya lebih kepada sup yang jernih Ya, kan? betul. Okey. Apakah keistimewaan dan kelebihan sup daging ini dengan sup jernih ni? Okey. Macam Fiza kata tadi lah, banyak variety sup yang ada dekat Malaysia ni. Ada yang jenis yang mamak. Okey, yang mamak punya dia agak pekat dan likat. Kebiasaannya bila pekat likat ni dia orang guna masak dan makan tu dengan makan sekali dengan roti, macam tu kan. Tapi apa yang kita bawa adalah sup yang jernih dan light. So kalau macam budak ataupun baby, dia mudah untuk makan. Okey. Sup ni adalah kawannya ataupun gurunya, kita lihat kat sini ada sambal belacan, limau dan juga sambal kicap. Ya, betul. Okey, Syazwan mungkin boleh kongsikan kepada penonton yang kalau tak berkesempatan nak masak sendiri, nak pergi dapatkan hidangan sup gearbox ini dari Sup Pawu Padang Jawa ni, dekat mana lokasi dan bagaimana cara untuk menghubungi anda? Okey, so pertama sekali boleh layari kita punya FB di Sup Pawu Padang Jawa, dan Instagram kita juga Sup Pawu Padang Jawa. Lokasi kita berada di Padang Jawa, Shah Alam. Kita buka setiap hari pada pukul 4 petang sehingga 12 malam. Hari ni buka? Hari ni tak buka. Hari ni cuti lah. Cuti lah. Tapi esok kita buka. InsyaAllah. Okey, tadi sempat saya potong kan. Memang lembut sebenarnya, potongan empuk lah. Maksudnya memang tak lihat langsung. Ini lemaknya. Dan kalau boleh saya tunjuk. Dan ini pula rupa som-som ni. Macam mana nak ambil tu? So, Fiza masukkan kuah sikit. Masukkan ambil kuah pakai sudu. Ambil kuah pakai sudu. Okey. So, Fiza masukkan sikit. Oh, nampak macam ni mencabar. Masukkan kuah. Okey, dan baru you sedut lah. Cucuk sikit. Kalau tak makan, kita boleh tunjuk je kat penonton. Macam mana? Kita boleh cucuk dan tarik. Tarik Di dalam sikit. Tak berjaya penonton. Kita tengok apa yang Farin lakukan. Kena sedut juga. Di hujung siaran ni saya tunjuklah berjaya ataupun tidak keluarkan som-som ni. Silakan Farin.
Wah, dia pizza punya teruja tu nak sedut sum-sum tu. Okey, tapi tak apa, nanti kita tengok ujung nanti. Dan sekarang kita bersama dengan menu masakan kita daging bistik Terengganu. Dan kini saya bersama dengan Puan Tengku Nurzihan dan juga anak-anaknya Chef Syamil dari restoran Gamelan. Okey, baik. Dan kalau kita lihat bistik Terengganu ini hasilnya ada di sebelah kiri saya, tapi yang cukup menarik untuk kita kongsikan adalah bagaimana proses pembuatannya. Baik, di sini kita ada dua Puan di mana penghasilan berbola dagingnya dan juga kuahnya. Okey, jadi kita nak tunjuk kepada penonton dulu penghasilan berbola dagingnya bagaimana dan apa bahan-bahannya. Bahan-bahannya ialah daging cincang. Kita pilih yang lembut ya, top side tu. Lagi baguslah. Dan kita letak ada lada hitam yang dah dikisar. Tapi saya olahkan sikit, tambah dengan cornflakes untuk keluarkan rasa. Kenapa kena tambah cornflakes? Apa akan jadi? Kalau yang original punya dia cuma daging, tepung gandum, telur dengan lada hitam saja. So bila nak keluarkan rasa sedap dia, emping jagung tu sendiri dah ada rasa dia. So saya olahkan tambah dengan emping jagung. Satu tips yang menarik. Dan kita mungkin kita lihat bagaimana digaulkannya. Dicampurkan juga campur dengan telur. Dengan sebiji telur. Okey. Dan kicap. Dia punya ingredient mesti ada kicap. Kicap tu dia ada karamel, dia akan keluarkan manis dia lah. Okey. Jadi sesuatu yang saya kira boleh cuba, kita taruh emping jagung dekat dalam berbola daging kita tu dan kita akan gaulkan. Dan ingat, pemilihan daging juga penting. Kalau kita boleh, kita ambil yang top side yang lembut. Yang lembut, Okey, baik. Sambil-sambil itu juga, kita juga tak nak melepaskan peluang untuk mengetahui bagaimana cara untuk kita buat kuahnya ataupun gravy dia. Okey, jadi sebelum itu, kita nak tunjukkan kepada anda di mana hasil berbola daging tadi adalah ini. Di mana seperti mana yang telah digaulkan dan kemudian kita berbolakan dia dan digoreng. Mungkin sebarang tips untuk digoreng untuk pastikan dia tidak terlebih masak ataupun terkurang masak, bagaimana agaknya? Apinya mesti kecil sebab dia dah ada kicap dalam dia. Bila kita goreng, dia akan jadi hitam. Kita akan nampak hitam. Itu bukan hangus. Jadi jangan takut pula ingat hangus. Terus kicap yang keluar dan dia manis, dia macam bergula lah manis dia. Tapi bila kita dah buat dengan kuah dia nanti, dia akan hilang kalau hitamnya tu. Baik, bahan-bahan untuk kuahnya pula. Untuk kuahnya. Silakan. Sambil bulatkan tu. Mula-mula kita bawang besar kita panaskan bawang besar, goreng dia sampai naik bau dia punya tu, layu sikit. Naik bau. Dan agak layu. Dia jangan sampai terbersin aja Baik. Okey. Minyaknya memang sikit je. Kita tak pakai minyak banyak. Sebab nanti kita akan buat kuah dia dengan air panas kita. Okey. Dia untuk masak bistik ni minyaknya mesti panas. Dan dia kena buat cepat sebab kita pakai gandum untuk pekatkan, ejen pemekat kuah dia. Baik. So kita tak gunakan tepung jagung, cuma gandum sahaja. Baik. Kira-kira mungkin kita boleh ke proses yang seterusnya. Kita masukkan ni. Kita nak pastikan penonton dapat tengok ni macam mana proses pembuatannya ni. Dan kita kena kacau cepat-cepat dia, takut dia bergentil Okey, itu satu lagi tips yang perlu diberi perhatian. Kita pakai air panas Sekarang dia biarnya kat situ jadi bergentil pula dah. Ya, betul-betul nanti. Okey, so cukuplah sebab kita buat sikit ni. Kadar air pun lebih kurang seperti mana kita saksikan. Untuk pekatkan. So kita boleh tengok sendiri. Jangan terlalu cair, nanti dia tak akan jadi pekat lah kuah dia. Kadang-kadang orang minat kuah yang pekat ni. Lepas tu kita masukkan kicap. Kicap lebih kurang 3 sudu lah. 4 sudu. Okey, tengok. Kalau banyak-banyak lagi lah kita pakai. Just untuk bagi warna dia jadi cantik lah. Dia macam lebih kurang black pepper lah. Kuah black pepper. Then kita masukkan tomato sauce. Tomato sauce untuk dapatkan rasa masam dia. Okey. Dan saya kira sebenarnya bahan-bahan ni dia boleh mengikut cita rasa masing-masing Kalau dia lebih suka masam ni, letaklah lebih sos tomato tu katnya. Betul. Dan dia pun kita ada juga ubi kentang untuk masukkan kemudian kita gorengkan siap-siap lah because masa tak cukup kan. Okey, bila dah macam ni, color dia ni nampak dia macam pucat kan. So kita boleh tambah lagi sebab kita tak pakai garam. Terus kicap ni dah ada manis dengan masin dia lah. Jadi, kita pakai kicap manis jangan ditambah garam lagi pasal secara semula jadinya bahan-bahannya memang dah masin because meatball dia pun dah ada kicap dalam dia. Betul. So dah macam
gini. Ada bahan-bahan lagi kita tak masukkan Ada, yang ni. kita kena masukkan ni. Lada hitam. Lada hitam. Dan kita bagi secukup rasa sikit. Yang ini? Secukup rasa, Maggi secukup rasa. Okey. Sikit saja untuk dapatkan rasa dia balance. Baik, jadi semua bahan-bahan dah dimasukkan dan kalau kita nak tahu dia dah siap ke belum ialah berdasarkan kepada kepekatannya. Betul Puan? Ya, betul. Okey. Baik, secara ringkasnya kita dah kongsikan kepada anda penghasilan ataupun cara-cara untuk membuat berbola dagingnya dan juga kuahnya yang kini kita masukkan ubi kentang goreng, kacang meatball yang dah siap gorengnya, kacang pis dan juga meatballnya dah dimasukkan sekali. Okey, kepada para penonton, ini adalah hasilnya. Okey, ini adalah hasilnya, iaitu bistik daging bistik Terengganu. betul. Okey, tak apa. Mungkin saya ambil sudu yang bersih ini, saya nak rasa kuahnya. Pasal saya tengok yang daging tu memang dah cukup sedap dah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Memang penting ialah bagaimana menentukan kepekatannya sebenarnya. Okey, baik. Restoran Gamelan, Instagramnya dan di mana kita nak mencari mungkin menu-menu ini dan juga menu-menu lain yang ada di sana? Kita Restoran Gamelan ni kita berasaskan masakan negeri Terengganu. Baik. So di restoran kita ada nasi dagang. Itu memang signature lah. Yes, signature dish kita nasi dagang, nasi minyak Terengganu saya bawa hari ini dengan gulai daging. Untuk daging korban pun boleh buat jugalah. Betul. Dan kita ada daging dendeng. Dan kita juga ada nasi kerabu, ada laksam. Memang banyaklah. Okey, jadi kepada anda pastikan ke IG melawat Instagram Restoran Gamelan dan mencari di manakah lokasi mereka dan boleh berkunjung ke sana. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Tengku Nozian dan juga Chef Syamil bersama dengan kita di Wanita hari ini. Kita masih lagi bersama, cuma kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan hari ini, kita bersama dengan V Asia. Ini dia orang kuatnya, Datuk Azrul Razi. Apa khabar, Datuk? Baik, sihat Fiza. Sihat, Alhamdulillah. Datuk, raya semalam macam mana? Alhamdulillah, tunggu-tunggu Fiza tak sampai. Okey, Datuk. Mungkin hari ini ada juga sesuatu istimewa yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton setia Wanita Hari Ini dan juga pengguna-pengguna produk V Asia. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Salam Aidiladha saya ucapkan Fiza. Dan sebenarnya Fiza, saya baru sahaja bersiaran Rabu lepas. Hari ini saya bersiaran lagi di Wanita Hari Ini Fiza. Alhamdulillah ya, yang mana saya kira ya rata-rata penonton Wanita Hari Ini Fiza sangat-sangat setia dengan produk V Asia. Saya kira ya mereka adalah rata-ratanya pengguna produk V Asia Fiza. Dan hari ini saya bawakan sesuatu yang sangat istimewa ya untuk wanita. Fiza, saya faham sebenarnya lebih manis kalau orang perempuan mencari produk khusus untuk wanita, tapi saya sebagai lelaki Fiza, saya wakil lah Fiza daripada pandangan mata seorang lelaki ya. Saya kira perempuan ni sebenarnya sangat mementingkan penjagaan dalaman ya, yang mana ya pengambilan makanan tambahan sangat-sangat baik ya. Saya kira seperti Kak Cik Fatimah, Manjakani, Akas Rapat, Purel Lobata dan juga Purel Mifika ya Fiza, yang mana 5 herba ni adalah herba-herba yang telah lama diamalkan oleh nenek moyang kita dulu. Dan kalau kita perhatikan Fiza, kenapa nenek moyang kita dulu mereka boleh kekal cantik, cergas ya, bentuk badan yang sangat-sangat ramping Fiza, sebab apa ya, mereka mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang dan mereka tak lupa ya, mereka mengamalkan jamu. Berbeza dengan wanita hari ini Fiza, kalau kita tengok ya dengan rutin harian ya, wanita zaman sekarang, wanita moden Fiza, mereka kurang menitik beratkan soal penjagaan kesihatan, soal gaya hidup dan mereka tidak langsung mahu mengamalkan jamu. Sebab apa ya, risau ataupun khawatir bila ambil jamu ni rasa panas, badan tak selesa dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Fiza, visual kat kaca TV ya, buat kerja sikit dah penat. Saya kira ya rutin harian sebagai seorang wanita yang mana saya kira zaman sekarang ni penuh dengan pancaroba Fiza. Cepat letih, cepat penat, lesu, kurang bertenaga Fiza. Yang mana ya anda tak perlu risau Fiza, dengan hanya berharga RM35 ya, anda semua mampu miliki kehebatan jus jamu moden Fiza, yang mana tak perlu risau ya. Tiada kesan sampingan, tak ada panas-panas badan, tak ada kesan-kesan iritasi ataupun dan sebagainya Fiza. Yang mana ya, ini adalah produk makanan tambahan yang mana sangat-sangat selamat untuk anda amalkan Fiza. Hanya ya setiap hari 1 hingga 2 sudu setiap kali pengambilan Fiza, anda dapat lihat dan rasai perbezaan ya. Seawal pengambilan botol pertama ni dapat lihat Fiza, kalau sebelum ni ya badan rasa lesu, kurang bertenaga Fiza, bila mereka amalkan hari pertama pun sebenarnya yang tak pernah amalkan jamu Fiza, bila mereka amalkan Ladies Collagen Jus Jamu Moden ni, mereka dapat lihat dan rasai ya badan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Dan anda lihat visual kat kaca TV Fiza, ini adalah herba-herba yang terbaik ya, yang mana kita garapkan 24 buah dan herba terbaik khusus untuk wanita ya. Selain pada herba-herba tadi Fiza, ada seperti habatus
tu sauda, madu ya, Kak Cik Fatimah ya, yang mana kalau anda perhatikan ya, salah satu kehebatan manjakani Fiza yang mana ianya sangat kaya dengan ramuan seperti tanin ya, yang mana tanin ni sangat tinggi dengan ramuan estrogen yang mana sangat-sangat baik untuk otot kewanitaan Fiza. Bayangkan ni kalau wanita yang dah berkahwin ya, dah beranak pinak ya, ada masalah dalaman, masalah kelonggaran dan sebagainya, bentuk badan kurang menawan Fiza. Jadi bila anda amalkan ya herba-herba seperti manjakani, Kak Cik Fatimah, akar serapat ni insya-Allah ya dapat membantu mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru. Dan dengan harga RM35 saja ya anda dapat lihat dan rasai kesan soal pengambilan ya. Saya faham Fiza, wanita ya ramai sangat yang ada masalah dalaman ya. Kadang-kadang kita haid tidak teratur, masalah ketidaksesian ketika datang bulan ya, yang mana menghampiri proses pramonopause dan sebagainya Fiza, kulit tak lawa, asid kendor dan sebagainya. Jangan lupa dapatkan jamu-jamu yang baik untuk wanita, yang mana ya herba-herba terbaik ni anda boleh dapatkan dalam Ladies Collagen ni, yang mana hanya berharga RM35. Fiza, apalah sangat dengan harga RM35 ni, anda dapat lihat dan rasai ya kesan dan juga perbezaan seawal pengambilan botol yang pertama. Itu dia. Itu tadi tentang Ladies Collagen. Tapi ada satu lagi produk yang nak dikongsikan, iaitu tentang Pearl Skin C+. Ya, ini dia Pearl Skin C+ ni adalah produk terbaru untuk penonton dan juga pengguna V-Asia Fiza. Sebab apa ya? Ramai yang jumpa saya kata, saya sebenarnya malas nak bancuh Fiza, saya nak cara yang cepat, express ya. Jadi anda boleh dapatkan Pearl Skin C+ ni Fiza, yang mana ya didatangkan dalam pack sachet. Dalam ni ada 15 sachet. Koyak, tuang je dalam mulut, sedia untuk kemam Fiza. InsyaAllah ya anda dapat lihat rasai kesan seawal minggu pertama Fiza. Kulit akan rasa lebih lembab ya. Sebab apa ya? Dalam ni Fiza ada ramuan yang terhebat ya, yang mana formulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, menggabungkan 3 ramuan terbaik ya, seperti vitamin C, astaxanthin dan juga hitayon ya, yang mana hitayon Fiza fungsinya lebih baik daripada glutathione, dapat membantu merangsang pencerahan kulit ya, mengurangkan melanin kulit yang gelap ya, mengurangkan lingkaran gelap dan sebagainya ya, kedotan dan sebagainya. Jadi anda boleh amalkan Pearl Skin C+ ni yang hanya berharga RM38 sahaja ya di pasaran. Ini adalah produk terbaru ya Fiza, dan sebenarnya produk Asia juga boleh didapati ya secara online ya, di Shopee, di Lazada dan juga di portal online terbaru kami, itu jombai.my, jomby.my Fiza. Okey, di penghujung segmen kita ini, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang Orange Talks. Okey, Orange Talks Fiza, kita dah raya Fiza, dah makan macam-macam, lemang, ketupat, lontong, rendang. Jangan lupa ya untuk mendapatkan bentuk badan yang menawan. Jagalah bentuk badan anda ya Fiza. Sebab apa? Kalau kita besar susah nak berfashion, susah nak bergaya, nak bergerak pun susah. Jadi minumlah Orange Talks ni yang hanya berharga RM38 saja. Dengan setiap pembelian Orange Talks ni anda akan mendapat shaker secara percuma ya. Bentuk badan insya-Allah lebih menawan. Sebab apa ya? Seawal pengambilan Orange Talks Fiza, anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam tu. Lebih makanan kita makan banyak sangat Fiza, kita dah makan raya semalam, hari ini makan lagi lemang, ketupat, rendang dan sebagainya. Jangan lupa minum Orange Talks ni untuk mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang lebih menawan Fiza. Dan secara ringkasnya ya, saya kira ya, khusus untuk penonton wanita hari ini Fiza, dengan produk yang mampu milik ni, jangan lupa dapatkan Ladies Collagen dia untuk dalaman wanita ya. Saya kira perempuan sangat-sangat penting ya. Rugi kalau tak minum Ladies Collagen ni. Sebab apa? Jus jamu yang sangat-sangat sedap, anda tak perlu risau, tak ada rasa herba, tak ada rasa pahit pun Fiza. Sebab apa? Kita adunkan dengan rasa mangga yang sangat-sangat sedap ya. Harga RM35 saja. Untuk kecantikan kulit, jangan lupa ya, minum Pearl Skin C+. Bukan minum, makan saja, kemam dalam mulut dah cukup. Pearl Skin C+ untuk kulit yang lebih cantik, yang gebu ya, nak kurangkan lingkaran, kulit gelap dan sebagainya. Kemam je Pearl Skin C+ ni, dan jangan lupa ya untuk mengekalkan bentuk badan yang menawan, minumlah Orange Talks ni. Saya kira sangat-sangat bagus. Saya pun Fiza, setiap kali lepas makan berat saya akan minum Orange Talks Fiza, yang mana ya Orange Talks ni untuk anda yang berat lebih daripada 70 kg, beli Orange Talks. Kalau berat kurang daripada 70 kg, beli Apple Talks Fiza. Kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V-Asia baru beli. Sebab apa? V-Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma hari ini, hubungi hotline kami 019-307-1289, 019-307-1289. Fiza, kalau ke kedai-kedai jamu Fiza, jangan lupa terus beli. Sebab apa ya? Stok kami cepat kehabisan, dan HQ kami akan beroperasi pada hari Selasa Fiza. Nak tunggu mungkin lambat nak buka balik, stokis nak di-stok barang. Baiklah. Jadi kalau pergi kedai jamu hari ini ataupun esok, dapatkan dengan segera. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Azrul di atas penjelasan berkaitan rangkaian produk V-Asia itu tadi. Kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. Andainya Esau berulang. 1, 2, 3 do re mi.
Baik, okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan kami sepanjang WHI Extra pada hari ini dan kita harapkan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita dengan menu-menu istimewa mereka. Aha, dan hari ini kami nak ingatkan kepada anda bermula 1 Ogos hari ini wajib untuk kita pakai pelekap muka. Pelitup muka. Pelitup muka di tempat pengangkutan awam dan juga tempat sesak. Kalau tak pakai, anda akan dikenakan kaunpaun sebanyak RM1,000. Dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Kasih Nilofa yang berkongsi rezeki daging korban bersama dengan ramai mereka yang memerlukan. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada tamu-tamu kita dan kepada anda semua yang terus bercuti sebenarnya Hari Raya Aidiladha ini. Jaga diri kita, jaga kita dan terus menjaga SOP kita. Pastikan kita jaga penjarakan fizikal kita dan pastikan tempat-tempat yang dipegang selalu harus disanitasi sentiasa dan yang penting bagi mereka yang berisiko seperti warga tua, anak-anak ni kita jaga keselamatan mereka. Baik, Isnin nanti duit memang kita perlukan, tapi adakah duit segala-galanya? Itulah topik kita pada hari Isnin nanti. Banyak saya fikir ni. Okey. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Plan B yang sudi menghiburkan kita selama 2 hari ini daripada semalam dan juga hari ini. Sedap suaranya kan? Baik, sehingga kita bertemu lagi pada hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Bye. Cepat makan Syazwan. Naik dan turun, naik dan turun. Bila-bila boleh naik dan turun. Wow, apa kalian, apa kalian, apa kalian, apa kalian. 1, 2, 3, do, re, mi. Apa nak jadi alif bata ABC, apa nak jadi akan terjadi, hujan pasti